Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, jelas tak, Amran? Okay, Ana Mahmud Iqbal daripada Ikram Kawasan Pontian. So hari ni Ana akan jadi MC lah, insyaAllah, pada malam ni. Okay, sebelum tu kita mulakan majlis daurah kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Yang dihormati penceramah jemputan khas Ustaz Dr. Hajar bin Opel, Jawatan Kuasa Ikram Antarabangsa Ikram Pusat, dan dihormati juga YDP Ikram Pontian, Amran bin Rahmat selaku penganjur daurah kita pada malam ini. Yang dihormati semua para AJK Kawasan Islam dan YDP Kawasan dan ikhwah akhwat sekalian. Alhamdulillah, Allah telah mempermudahkan urusan kita untuk mengadakan daurah pada malam ini. InsyaAllah semoga line kita diberikan line yang kuatlah supaya kita punya video tu berkualiti dan apa yang disampaikan oleh Dr. Hajar nanti dapat masuk dalam terus hati kita, insyaAllah. Okay, majlis kita akan tamat pada pukul 10.30. Jadinya dalam masa 20 minit sebelum majlis tamat tersebut, kita akan adakan soal sesi jawab lah. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, Ana persilakan Ustaz Dr. Hajar bin Opel untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih akhi Iqbal selaku pengacara majlis pada malam ini. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Yang ana hormati dan kasihi sahabat lama ana satu rumah dulu, Baitul Tariq nama dia. Bukan satu rumah lagi, satu bilik akhi Amran. Ingat lagi kenangan berapa tahun? 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Allah. Bila akhi Amran Rahmat call ana tu ana tak boleh kata ana tak boleh. Alhamdulillah, kebetulan malam ni memang ada program tapi ana adjustkan insya-Allah untuk bersama dengan antum. Ana rasa dalam ni ramai ikhwah yang hebat kat sini. Akhi Ustaz Suhaimi pun ada sini. And Dr. Ajmai mana ada ya? Nampak macam nama tu ada. Anda kenal ni? Akhi Amran ada ya? Alhamdulillah. Ana cuba malam ni untuk berkongsi pada ikhwah dan akhwat daripada Ikram Pontian yang merupakan tajuk yang sebenarnya tajuk asas kepada kita, tetapi sebenarnya kita kena refresh balik. Kita kena lihat sebagai satu tanggungjawab kita untuk memberikan satu nafas baru kepada kita, sentiasa untuk kita tazkirahkan, ingat-ingat balik apa yang ingin kita laksanakan insya-Allah. Dan ana cuba membawa satu teori dan juga operasinya sekali supaya kita akan merasakan bahawa isu berkaitan dengan dakwah ini bukan sesuatu yang asing, bukan terpinggir, tapi sesuatu yang hidup dalam diri kita insya-Allah. Ana akan cuba menggunakan slide ini sebagai satu panduan kepada kita bersama insya-Allah. Okey. Boleh tak Ana share sebab host disable attend screen sharing. Boleh benarkan Ana untuk memancarkan slide
pihak host? Akhil Iqbal, anda tak boleh nak pancarkan slide ini tanpa izin daripada host. Host Ahi Amran, entah boleh checkkan. Ahi Amran, cuba host Ahi Amran. Oh, okey. Host ni Zaujahna sedang. Okay, alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah. Dan ada PA dia senang ya, Kamran. Okey. Zaujah Akhil Amran pun tak asing bagi kami dulu masih di UM ya. Ini gerak-gerakan awal Akhil Amran yang sangat hebat dengan Ustaz Syariah Betul Akhil Amran? Ana masih ingat lagi sebenarnya. Betul. Mudah-mudahan ya terus berjuang dan terus akan menyemarakkan ya. Ana cuba refine balik sedikit tajuk ini, memang sama je dakwah dan kewajipan, cuma ana meletakkan sebagai melakar dakwah memenuhi kewajipan. Dan Ana nak betulkan sikit tadi, sebenarnya di peringkat Ikram Pusat sebagai JKP, Jawatankuasa Pusat, diamanahkan sebagai ketua Ikram Muda Antarabangsa ataupun sekarang ni disebut dengan Iman. So gambar bawah tu adalah Iman ya. Mudah-mudahan diamanahkan untuk menjaga ikhwah dan akhwat di luar negara. Ada 16 buah negara yang kami jaga, remote daripada jauh, dan setahun, hampir 2 tahun ini pandemik ya, dan kami tak sempat pergi ke luar negara. Biasanya sekurang-kurangnya ada perkara-perkara yang perlukan sentuhan-sentuhan dakwah ini bertemu dan sebagainya. Tetapi dengan pandemik ini kita gunakanlah maksimumnya kepada online daripada jauh insya-Allah. Tapi tidak menyekat untuk kita melaksanakan dan juga follow up kepada program-program mereka di luar negara. Alhamdulillah. Baik. Sekalian, bila kita bercakap tentang dakwah ini, Ana akan cuba pada malam ini, oleh kerana dia sebut 10.30 tu akhir, maknanya Ana ada lebih kurang 1 jam 4 minit kalau sekarang ni. Okey. Apa yang Ana akan cuba sama-sama share, pertama kita akan melihat dari sudut konseptualnya, teorinya yang memerlukan kepada kita memahami sebenarnya dalam konteks yang hidup, bermakna berdasarkan pada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, dan berdasarkan kepada apa yang dilihat dalam konteks para sahabah, kemudian tabi' dan tabi'in, untuk melihat bagaimanakah sebenarnya ia akan memberikan kesan kepada kita di dalam langkah-langkah kita bersama dalam masyarakat. Dan Ana ingin titipkan juga tadabur, sedikit tadabur yang boleh kita lihat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kisah burung hudhud yang sangat menarik sebagai satu kisahan, dan juga bagaimanakah kita meneroka nanti beberapa perbahasan berkaitan dengan kewajipan, dan akhirnya juga bagaimanakah kita boleh operasikan di LT ataupun lokaliti tumpu kan, Masau yang biasa kita dengar, dan biasa kita pun bukan saja dengar tetapi kita cuba laksanakan dalam kehidupan kita dalam era dakwah ini insya-Allah, dalam melakarkan kita kepada apa, bagaimanakah sampainya mesej kita itu kepada masyarakat. Okey. Baik. Mari ikhwah, dakwah mengakar merimbun, ia bagaikan akar menjunam mengukuh. Sebenarnya dakwah ini adalah merupakan kehidupan kita yang kita selalu, hidup kita, mati kita, bangun daripada tidur kita fikir tentang bagaimanakah mesej kita sampai kepada ummah, bagaimana kita boleh membangunkan ummah, bagaimanakah kita boleh menyentuh mereka itu untuk memahami Islam dengan benar, kemudian mereka dapat melaksanakan dalam kehidupan mereka, dan akhirnya mereka menjadi ejen-ejen untuk menyampaikan mesej-mesej ini kepada masyarakat, kepada jiran dan tetangga. Sebab itulah kita mengatakan bahawa sebenarnya dia adalah sesuatu yang akan yang mengikat kita dalam kehidupan kita, yang nampak dia punya kesannya itu dalam kehidupan kita, isteri kita, anak-anak kita, dan juga dia menjadi model kepada masyarakat seterusnya. Maknanya
Dengan erti kata lain, bahawa kita meletakkan dakwah ini sebagai satu kehidupan kita yang berterusan, kan? Hidup dan mati kita itu untuk melaksanakan tuntutan ini, kerana Allah SWT juga para Rasul telah menunjukkan kepada kita tentang hakikat ini. Anda nak memulakan dahulu satu hadis ini yang sangat pendek, pendek tetapi dia memberikan kepada kita kesan yang menyeluruh kepada kita, insya-Allah. Hadis ini yang secara umumnya anda tak akan baca satu-satu, ikhwah boleh baca kat sini. Cerita di sebalik ini adalah bagaimanakah dalam cerita ini ada di sebalik kita-kitanya. Fokusnya adalah bagaimanakah dakwah ini Rasulullah SAW melaksanakan tuntutan ini sehingga detik terakhir, kan? Ataupun mad'unya atau orang yang disantuni itu, kan? Dan hadis ini memberi kisar kepada kita bagaimanakah salah seorang daripada gulam ataupun salah seorang khadam Rasulullah SAW ini adalah gulam, maknanya kanak-kanak, dan kanak-kanak ini adalah kanak-kanak seorang Yahudi, kan? Yang mana ketika ini dalam kondisinya adalah dia sakit, maka Rasulullah SAW, kan, fa'atahu Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW dia datang menziarahi. Tengok bagaimana Rasulullah menziarahi, kan? Kemudian dia duduk di sebelah kepala kepada si Yahudi ini, gulam Yahudi ini, kan? Faqala lahu aslim, kan? Rasulullah SAW bila tengok hadis ini, dia kata, Rasulullah SAW terus berkata, wahai gulam, masuklah kamu pada Islam, kan? Dan yang menariknya adalah fanadhara ila abihi, si gulam tadi itu dia melihat kepada siapa? Ayah dia, kan? Yang mana ayahnya bersamanya. Ketika mana Rasulullah ziarah itu, gulam itu sakit, ayahnya bersama dengan Rasulullah SAW, kan? Faqala lahu, yang biasa adalah hadis ini dia sebut faqala lahu ati' ya Abul Qasim, wahai anakku, ini seorang Yahudi, kan? Dia kata pada anak dia yang sedang sakit itu, ati', kan? Kau ikutlah, taatlah kepada Abul Qasim ini. Abul Qasim maknanya nama Rasulullah SAW, kan? Disebut dalam hadis ini, kan? Bagaimanakah kita lihat macam mana soalannya adalah macam mana ayah dia boleh memberi izin, kan, kepada anak dia. Anak tu senang menunggu tu. Bila dia tengok ayah dia respon macam mana, kan? Fa kharaja Nabi SAW, maka sempat gulam itu masuk Islam, kan? Maka keluar Rasulullah SAW, kan? Wa huwa yaqulu alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, kan? Rasulullah kata sesungguhnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang anqadhahu minan nar, dan yang telah melepaskannya daripada neraka. Maka ikhwah dan akhwat sekalian, ini satu gambaran bagaimanakah Rasulullah SAW menggunakan sepenuh waktu sampai detik terakhir orang mad'u tersebut, kan, diziarahi, kemudian mengajak kepada Islam. Allah, inilah dakwah untuk mengajak kepada agama Allah. Mungkin di situ kita boleh lihat perkara-perkara lain, maksudnya bagaimanakah, kan, sudah tentu Rasulullah SAW mempunyai hubungan yang baik dengan ayah dia. Kalau tak, ayah dia akan apa? Akan bantah. Maka dia akan bantah ataupun tak benarkan dan sebagainya. Tetapi hadis ini menunjukkan si ayah itu membenarkan. Maksudnya sudah ada hubungan, sudah ada, kita sebut sebagai apa, sudah kenal antara satu sama lain. Maknanya Rasulullah SAW bukan ziarah pada dia sakit saja, maka Rasulullah SAW juga ziarah pada waktu-waktu yang lain. Ini boleh kita interpret, tafsirkan bagaimanakah itulah yang dikatakan dakwah sehingga saat terakhir. Masya Allah. Jadi ikhwah sekalian, ini contoh dalam hadis Rasulullah SAW, kan? Okey. Kemudian bila kita melihat dalam aspek yang lain, ya, ini tak apalah. Okey. Hadis Rasulullah SAW yang sangat menarik, yang sentiasa kita ingat dalam konteks bagaimanakah keistimewaan orang yang berdakwah ini. Wallahi la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka minan ayyakuna laka khabrun ni'am atau kama qala. Dalam hadis yang lain dia kata khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis yang biasa kita dengar dan boleh tengok dalam Bukhari dan Muslim pada nombor-nombor yang telah diletakkan di situ. Maknanya mahalnya, kan, orang yang berdakwah, kemudian dengan dakwah itu mereka berubah, kan, dan mereka ini kemudiannya menjadi orang-orang yang
maknanya memeluk Islam ataupun menganut agama Islam itu, maka diumpamakan satu apa kan, mengubah seseorang ini kan, dan dengan sebab kita dia berubah dan dan menerima Islam dan mengenal Allah SWT itu khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau dalam hal ini kita lihat ayyakuna lahu khumrun ni'am, maknanya nak mencari seekor unta merah sebenarnya dia 1 dalam 1000. Maknanya mahal tak mahal. Usaha yang kita lakukan ini, berdakwah ini, satu yang mahal di sisi Allah SWT. Kan? Mahalnya itu mungkin dah kalau kita tengok unta dulu, harga dia berapa? Mungkin Ferrari kan, sebuah kereta Ferrari mungkin lah. Kan? Maknanya mahal tak mahalnya kan. Yang makna itu menjadi dambaan kepada orang-orang Arab ketika itu nak cari kan, yang berwarna merah itu memang sukar di kalangan mereka. Maknanya memang satu yang berharga bagi mereka. Jadi begitulah yang kita katakan usaha dakwah ini adalah berharga di sisi Allah SWT kan. Sama juga bila kita ini dia punya tak apa, Ana akan teruskan. Kemudian sentiasa kita baca juga dalam Al-Quran Al Karim. Kalau mungkin orang di Nusantara ini biasanya kita membaca dengan surah Yasin. Tetapi kita alhamdulillah perlahan-lahan kita membina masyarakat, mendidik masyarakat untuk baca surah Al-Kahfi. Tapi surah Yasin ini adalah kajian-kajian yang dikaji kenapa surah Yasin itu. Itu merupakan satu metod dakwah ketika itu yang dia surah yang tidak panjang dan tidak pendek. Tetapi di dalam ayat ini, dalam surah Yasin kita baca, sebenarnya ada beberapa perkara yang penting kan, diceritakan dan menceritakan tentang satu usaha kan. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin kan. Waja'a min aqsal, dan tiba-tiba datanglah dengan bergegas seorang lelaki, yas'a, dalam keadaan bergegas, dalam keadaan dia berlari-lari, dalam keadaan dia cepat-cepat kan, di mana daripada hujung kampung, hujung kota kan. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutlah para rasul itu. Maka bila kita tengok dalam tafsir kan, sama ada kita tengok dalam Al-Quran Al-Azim di Ibnu Kathir kan, ataupun orang Nusantara dia sebut tafsir Ibnu Kathir kan, tapi judul sebenarnya adalah Al-Quran Al-Azim kan, yang dikarang oleh Ibnu Kathir kan. Ditulis beberapa nama di situ, sama juga dalam tafsir Al-Jalalain kan, namanya Habib An-Najjar, Habib Sauri, Habib Al-Muri dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini kita lihat bagaimanakah sebenarnya seorang yang baru meluk Islam tetapi mampu untuk bersama-sama membawa mesej itu kepada menolong Rasul tersebut untuk melakukan kerja dakwah. Insya-Allah kan, maknanya ini kita lihat bagaimanakah seorang yang baru. Kalau kita rasanya bukan puluhan tahun, maknanya kita dah bertahun-tahun lah dididik kan. Ada usrahnya kan, alhamdulillah, ada halaqahnya, alhamdulillah kan. Tetapi maksudnya ini adalah orang yang baru masuk Islam, kemudian dia bersama dengan para rasul untuk menyampaikan dakwah. Sehinggalah dia sanggup untuk dalam keadaan yas'ain, dalam keadaan tergesa-gesa, masya-Allah, bersama dengan para rasul. Ini menunjukkan kepada kita tentang apa? Tentang semangatnya, indikator untuk kita katakan bahawa sebenarnya usaha-usaha untuk menyampaikan Allah Ta'ala rakamkan Al-Quran untuk kita menjadi ibrah pada kita untuk melakukan kerja-kerja yang mulia ini. Di sisi Allah Ta'ala yang mulia, di sisi para rasul juga mulia. Dan kalau kita tengok juga dalam hadis Rasulullah SAW, ad-dalu ala khairi kafa'ilih, maknanya kerja-kerja tadi ikhwah-akhwat, bila kita katakan menyampaikan sesuatu kebaikan kepada masyarakat, mengenalkan Allah Ta'ala itu besar dia punya weightage-nya kan. Dan kalau itu kita mampu untuk membina kepada masyarakat, memahami tentang Rabb dia, memahami tentang ilah dia kan, kemudian dapat menukar sistem kehidupan dia kepada kebaikan dan sebagainya, maka adakah itu sesuatu yang biasa-biasa? Ya, tidak biasa-biasa sebenarnya. Itu yang kita sebut dengan MLP, multi level pahala. Kalau kita kat dunia kita kata MLM kan, multi level marketing. Tetapi sebenarnya kita sedang berusaha untuk menyampaikan usaha-usaha ini, kerja-kerja ini dengan satu multiple. Maknanya seorang yang baik itu kemudian baik balik, kemudian selagi mana kebaikan yang dilakukan oleh orang yang telah pun kita beri tunjuk kan, pahalanya kepada kita, maka lebih banyak kita berdakwah, lebih banyak kita dapat merubah manusia. Betapa banyaknya akaun-akaun yang sedang kita
letakkan di dalam kita punya akaun tu banyak, cuma dia tak nampak saja. Jadi maknanya ini juga sesuatu rangsangan dan juga dorongan kepada kita untuk melaksanakan usaha-usaha yang mulia ini di sisi Allah SWT. Kan? Kadang-kadang kita tak rasa sebab apa orang tak nampak kerja kita. Kan? Tetapi alangkah bahagianya sebenarnya yang kita nak adalah Allah SWT yang beri ganjaran dan reward kepada kita, bukan manusia. Kan? Juga disebut oleh Syekh Bahi Al-Khali dalam Tazkirah Ad-Du'at, boleh rujuk bagaimanakah menggambarkan pendakwah adalah seorang yang memiliki kepercayaan yang kuat yang sentiasa menjadikan dakwah menduduki fikiran anda pada setiap masa. Fikir. Kan nampak orang je macam mana nak ubah dia. Kalau dulu kami kat Ana masa KUM tu kolej Zakbar dia kolej kebudayaan berjiran dengan Khiamran kolej keempat jadi kami berjiran kan. Jadi maknanya kita tengok sesuatu itu bagaimana kita nak ubah. Kolej Zakbar ni kolej yang memang popular dengan kebudayaan, tapi kita ubah kebudayaan itu kepada satu alternatif kepada mereka untuk kebudayaan Islam. Contoh, bagaimanakah kita berusaha kan. So kita berfikir sentiasa, tengok orang ni patutnya kita nak boleh baiki ni. Maknanya melihat seseorang itu dengan kasih sayang untuk kita membawa mesej kebaikan kepada mereka kan. Dan dakwah ini asal dakwah ini adalah untuk kita membawa mereka yang bukan Islam pada Islam kan. Itu dakwah yang asal kan. Itulah dia kita dakwah kan. Tapi kalimah dakwah itu juga digunakan untuk apa? Merubah orang yang memang sudah Islam kepada mengenal Allah SWT. Tak apa, itu perkara yang kita boleh bahaskan. Tapi yang penting adalah bagaimanakah kita, semangat kita, hidup kita, fikiran kita kan, gerak kerja kita ini akan membawa kepada kita tentang semuanya untuk membawa mesej dakwah itu atau mesej Islam itu kepada manusia. Kan, makan, minum, keluarga, duduk, majlis, kan, pergi jogging, pergi riadah, kan, tengok orang ini tengok sesuatu yang tidak baik, kita nak baiki. Kan, itulah yang perasaan yang itulah yang kita nak letakkan dalam diri kita. Kan, lebih-lebih kalau kita tengok dalam daerah, dalam kawasan kita, dalam kawasan tu ada kampung-kampung lagi, macam mana kita nak meneroka, macam mana kita nak memastikan supaya sentuhan itu akan mampu untuk membawa kegembiraan kepada diri kita. Kerana apa? Kita dah berusaha. Adapun dari sudut natijah itu bukan cita kita kan. Cita kita adalah kita berusaha. Kalau dapat alhamdulillah, tak dapat alhamdulillah, tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala melihat kepada usaha, bukan melihat kepada natijah ataupun hasilnya. Maka sebenarnya bila kita nak mappingkan sedikit berkaitan dengan dakwah ini dalam konteks usrah kita, halakah kita yang kita sudah lalui ini kan, untuk kita membawa sebenarnya usrah dan halakah itu adalah merupakan satu tempat untuk kita membina pemikiran dan membina jati diri kita untuk melakukan amal di luar. So di antara dakwah dan terbaik itu sesuatu yang berkolerasi sifat dia. Dia tidak terasing kan. Dakwah, tarbiyah untuk kita usrah. Alhamdulillah betul usrah kita ada mukhaim dan sebagainya, tetapi itu adalah merupakan enjin yang membawa kita untuk kita bergerak. Kan. Sebab tu manifestasi daripada terbaik ini adalah betul kita nak mentransformasikan diri kita, betul kan, kita nak menaikkan kualiti kita, betul kan, untuk mengembangkan bakat dan potensi yang ada pada kita, kan. Dan untuk apa sebenarnya? Sebelah kanan ini, sebelah kanan kalau kita lihat transformasi diri, itu adalah merupakan mesej-mesej untuk kita membina diri kita kan. Tetapi modal insan yang kita dapat itu, mengembangkan potensi itu untuk siapa sebenarnya? Untuk masyarakat. So maknanya tenaga ini dalam usrah kita putrikan untuk kita membawa mesej-mesej tersebut, tetapi usrah itu akan menggerakkan kita kepada amal, menyumbangkan, dan kemudian kita bersama dalam masyarakat untuk memimpin masyarakat, kan, menempatkan kita dalam medan dan relung yang berbagai-bagai, bermacam-macam dalam masyarakat, dalam komuniti kita, kan. Komuniti kita pun bermacam-macam. Kan, yang di kampung ada kampungnya, yang di pinggir bandarnya, rumah terasnya, yang kondonya, kepada remaja, kepada belia, kepada orang kilang dan sebagainya. Itu semua adalah medan-medan yang banyak yang sebenarnya menuntut kepada kita untuk apa? Untuk kita masuk, untuk kita menyantuni masyarakat agar mereka
mengenal Allah Ta'ala agar mereka hidup dalam sistem Islam dan agar mereka akan melaksanakan kehidupan tersebut dan merubah diri mereka kepada sesuatu yang lebih baik. Kan? So maksudnya nak sebutkan tadi di antara tarbiyah itu sebenarnya dia akan menggerakkan kita. Kan? Bukan hanya berkitar antara usrah, katibah, mukhayyam, kemudian kita ada qiyam. Bagus, memang betul, itulah rutin kita untuk menggerakkan diri kita, tapi dia akan melonjakkan. Kita nak kereta itu berjalan, kita nak diri kita berada dalam masyarakat, menggerakkan amal. Itu yang kita sebutkan manifestasi tarbiyah melalui lisan, itu akan menggerakkan kita kepada dakwah untuk kita menyeru manusia kepada kebaikan. Sedikit kita belajar daripada apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Naml ayat 19 hingga ayat 28. Sebenarnya Ana rasa ramai antara kita mengetahui. Ana akan ambil short saja, tapi Ana melihat ni dalam bentuk satu bentuk apa nak kita katakan cara kita melihat daripada plot ini, kan. Orang yang belajar sastra dia tahu, siapa yang belajar kesastraan dia akan tahu, kan, di mana satu kisah itu ada plot dia, kan. Ana memecahkan plot tu pada 3 plot. Mana-mana pun dia ada plot awal, plot tengah dan plot akhir, dan di antara plot itu ada dia punya pengembangan tentang plot tersebut, kan. Bila kita berbincang tentang surah Hud ini, cerita berkaitan dengan burung Hud dengan Nabi Sulaiman AS, yang pertama adalah yang disebut tentang eksposisi, eksplorasi, konflik, ada klimaks dan ada peleraian ataupun solusi. Maka bila kita pecah-pecahkan daripada ayat 20 hingga 21 sehinggalah ayat 22, 23 sampai ayat 28 ini, kita akan dapat kisah ini sangat menarik kerana fokus kisah ini banyak angle-nya, tetapi satu angle saja yang kita nak lihat, bagaimanakah Allah SWT nak menceritakan tentang kehebatan burung hudhud walaupun dia tidak mempunyai upaya dalam konteks dia berdakwah, dalam konteks dia bercakap mengupayakan, tetapi dengan keterhadan yang ada pada burung hud, tetapi dia membawa mesej ini kepada Nabi Sulaiman AS. Dan inilah yang kita sebutkan sebagai mempunyai sifat-sifat da'i yang sangat hebat. Akhwat boleh rujuk, tak apa, Ana just nak simplekan sebab mengejar masa yang ada, insya-Allah, kan. Tapi nak sebutnya dalam kondisi ayat tersebut ya, Nabi Sulaiman alaihissalam sebenarnya memanggil kepada tentera-tenteranya untuk apa? Untuk berada dalam masa tersebut untuk berhimpun. Maka didapati yang lewatnya adalah burung hudhud, kan. Sehinggalah kalam daripada Nabi Sulaiman alaihissalam ini sangat tegas. Law adzibannahu 'adaban syadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyani bisultanin mubin. Maknanya dia tengok ketidakhadiran itu menyebabkan Nabi Sulaiman alaihissalam marah kerana ini satu perimpanan yang sangat penting untuk dihadiri, dan dia akan law adzibannahu, dia akan menghukumnya dalam keadaan yang sangat pedih ataupun dibunuh. Dan mengikut para tafsir macam-macamnya, dibunuh, dicarilah, dicabut bulu dan sebagainya. Tapi nak sebutnya ketidakhadiran itu penting dan akan dihukum kalaulah tidak ada sesuatu rasional yang ada, kan. Tapi rupa-rupanya ayat seterusnya, ayat 21, 22, 23, 24, 25 memberi kepada kita indikator bagaimanakah sebenarnya burung hud lewat datang kerana dia terhenti di satu tempat yang bernama negeri Sabak. Kerana apa? Dia dapati rajanya, esko-eskonya, kabinet dia, kita kata ahli parlimen dia, rakyatnya masih menyembah matahari. Itu menyebabkan dia lewat. Bukan sekadar disengaja lewat, tak. Tapi dia observe, dia tengok, dia lihat, memerhati dengan teliti, kan. Rupa-rupanya ada lagi dalam kalangan mereka yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala, dan menyebabkan sepatutnya dia boleh sampai pada waktunya tetapi tak boleh sampai, kan. Maknanya asalnya kalau kita tengok dalam tafsir At-Tabari dan juga tafsir Al-Quran Azim Ibn Kathir, sebenarnya kan, Nabi SAW menugaskan dia sebagai untuk mencari sumber air. Terlepas sampai ke Sabak, rupa-rupanya sambil dia mencari sumber air tersebut, dia lihatnya ada lagi yang tidak beriman dengan Allah SWT. Ini sebenarnya menyebabkan dia lewat. Kan macam ni, kalau kita lewat
Ke macam ni ataupun pergi program lewat. Ada tak alasan-alasan munasabah? Ada tak alasan macam berhut, rupa-rupanya ana lewat ni sebenarnya ana sedang ada muaisyah ni dengan orang di taman ni. Dia contoh begitu kan. Jadi ciri-ciri dai ini ada pada burung hut. Ada pada burung hut-hut ini. Kan, cari ruang dan ambil kesempatan. Kan, maksudnya sambil-sambil tu ada kan. Dan dia menjadi satu ruang kepada dia untuk apa? Untuk menyampaikan mesej ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, sanggup ambil risiko. Kan, kalau kita tengok dalam hal ini tempat yang berhimpun itu adalah di Palestin, tempat negeri Sabah itu adalah di Yaman. Cuba tengok Google Google sekarang ni kan, mapping kan, map kan, berapa jauhnya sebenarnya kan. Dan kalau kita tak pasti mengatakan bahawa 3 hari baru sampai. 3 hari baru sampai dengan kelajuan dan speeding yang sangat hebat. Kan? Maknanya lewat tapi dia datang juga. Ni kadang-kadang kita lewat juga program tapi al-maklum saja. Al-maklum kan, dia bukannya sepatutnya kita istisyarah kan, istisyarah murajaah barulah kita okeylah macam tu kan. Tapi ini seekor burung yang Allah Taala ciptakan kan. Hanya ini saja cerita tentang burung hut pada ayat ini dan pada surah ini. Tak ada jumpa tempat lain. Ada setengah-setengah cerita tu ada beberapa surah tertentu dan juga ayat tertentu, tapi surah untuk cerita tentang burung ni ada kat sini dia ada. Kan? So tempuh kan, dia bergerak muharrik kan, istiab maksudnya apa, dia menguasai, dia tengok teliti betul tak, bukannya berandaian, tak, dia tengok, sebab tu dia lewat, mengambil masa sedikit untuk memastikan keadaan tersebut ya. Jadi ini antara ibrah yang kita lihat tentang seekor burung yang mempunyai ciri dai ini. Okey, yang lain tu tak apalah ana tak ambil yang ni sebab ada beberapa lagi yang penting di situ kan. Antaranya bila kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ayat 22, 23, 24, 25 kan, 26 tu Nabi Sulaiman dengar je. Dia tak interrupt pun. Tak kacau pun. Dengar. So dai kena menjadi good listener. Dengar masyarakat. Sembang dengan masyarakat. Jangan kita banyak cakap tapi kita banyak mendengar. Sebab ramai pada musim COVID ni kita kena menjadi pendengar yang baik. Bukan saja pada zaman COVID lagi. Sebab zaman biasa pun, dalam keadaan biasa pun kita kena menjadi pendengar baik. Kan? Kemudian kita kena tabayun. Di akhirnya dalam cerita tersebut kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja mendengar tetapi nak pastikan betul tak betul. Dia buat apa? Okey, wahai burung hut, ambil surat ni, patah balik. Masya Allah. Wah, bayangkan dia baru sampai, nak landing 3 hari nak sampai balik ke Yaman tu, Allah. Tapi dia pergi. So cerita seterusnya boleh sambung. Akan datang insya-Allah. Itu contoh Jadi maknanya mengajar kepada kita tentang apa? Karakteristiknya ada kepada dai ini, antaranya adalah listening dan juga tabayun juga sebenarnya. Tabayun lah maknanya filter lah dulu. Tak apa, itu cerita lain. Tapi nak sebut beberapa perkara penting. Ikhwah, bila kita melihat kepada dakwah ini kan, ana rasa ini perkara yang kita ulang-ulangkan kembali juga kan. Jadi yang dikatakan dakwah itu adalah apa? Dakwah ilallah, iaitu apa? Dakwah kepada membawa mesej iman kan kepada masyarakat kan. Dan apa yang dinyatakan itu adalah untuk apa? Seruan kan, mengajar mereka tentang mengenal Allah SWT kan. Kemudian apa yang dibawa oleh utusannya membenarkan kan, dan maknanya akhirnya mereka akan mentaati perintah-perintah yang terkandung yang diberikan kepada oleh Allah SWT dalam sistem kehidupan tersebut. Jadi maknanya the whole cerita nak sebutnya kan, bahawa sebenarnya kita mempunyai satu pertanggungjawaban sebenarnya untuk kita membawa mesej ini kepada masyarakat kan. Dalam keadaan kondisi kita apa sekalipun, dalam keadaan kita PKP 3.0 sekalipun kan, kita masih ada lagi distance yang kita boleh bergerak. 10 km boleh bergerak lagi kan. Sekitar kita, sekitar qaryah kita, sekitar taman kita masih lagi boleh bergerak, boleh kan. Walaupun kita tak boleh bergerak lebih daripada itu kan, tetapi kita still boleh bergerak yang kita boleh membawa mesej ini pada masyarakat. Yang lain tu kita boleh menerobos lebih pada itu, kerana apa? Kita ada menggunakan teknologi yang beyond kita punya distance tersebut kan. Tapi yang penting adalah mesej itu, bagaimanakah mesej itu sampai dan kita sedang mengajak mereka kepada apa? Kepada satu kebaikan mengenal Allah SWT dan mengenal kehidupan mereka dan tanggungjawab mereka kepada kehidupan tersebut.
Kan? Sebab tu bila kita lihat dalam skop dakwah ini sebenarnya kan, apa yang kita nak kepada membawa kepada masyarakat itu, pertama adalah kan, sebenarnya kita nak membina masyarakat. Macam mana kita nak masyarakat? Mengajak orang yang belum Islam menyembah Allah Ta'ala dan mengikut segala sistem dan perintahnya. Sebenarnya inilah yang kita sebutkan awal yang dikatakan dakwah itu adalah yang belum Islam pada Islam. Kan? Membina masyarakat supaya mereka itu mengenal Allah Ta'ala, memahami kehidupan mereka, kan? Memahami tanggungjawab mereka nanti. Dan akhirnya mereka dapat membawa mesej ini untuk apa? Kepada orang lain dan sama-sama untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Kan? Yang kedua adalah islah masyarakat. Kan? Menyeru muslimin melakukan ma'ruf, menyangkah kemungkaran, betulkan penyerimbangan dan laksanakan manhaj Allah SWT. Banyak yang dalam masyarakat. Isu rasuah. Banyak. Kan? Isu apa lagi? Isu berkaitan dengan apa? Orang nampak rasuah ni macam sebelah mata kan. Padahal sebenarnya dia lebih hebat berbanding perkara-perkara yang lain. Kan kita dalam masyarakat kita kadang-kadang bila bab khinzir itu menjadi stigma pada masyarakat, tapi bila rasuah ni macam biasa-biasa, sedangkan tidak. Kan keadilan, kan kemudian dari sudut ekonomi, dari sudut kebajikan masyarakat, kan sosial, dengan akhlak, dengan rumah tangga, bermacam-macam ya. Maknanya ini perlu kita nak islahkan masyarakat, kita nak betulkan masyarakat, kita nak memastikan masyarakat itu hidup dalam keadaan yang sewajarnya, yang mengikut perintah Allah SWT, kan. Dan kita nak bukan saja mengislahkan atau mengislah masyarakat, kita nak memelihara masyarakat. Kan? Maknanya bukan saja kita nak membetulkan, tetapi kita pastikan masyarakat itu kan terus kekal kan dengan keadaan tersebut, dengan sistem yang dengan sistem Islam kan, dengan bermacam-macam keadaan. Ini contoh-contoh dengan mau'izah, dengan tazkirah, dengan ta'lim, dengan kerja-kerja amal kebajikan yang kita boleh buat kan, dengan apa, dengan santunan-santunan di dalam media sosial dan sebagainya. Ini semua memerlukan untuk kita riayah, memelihara masyarakat kan, maknanya membina kan, merubah dan juga memelihara kan. So dia bersifat touch and stay and grow kan. Kita sentuh kan, kita stay dan kita grow mereka. Maksudnya kita nak pastikan semua apa yang kita nak laksanakan itu akan sampai kepada satu tahap yang mereka ini mampu untuk sustain, mampu untuk melaksanakan Islam itu dalam diri mereka, dan akhirnya mereka memberikan sesuatu itu kepada orang lain dengan lebih baik lagi. Jadi itu antara yang kita boleh lihat ya sebenarnya. Dan kalau kita lihat dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, bila kita lihat membaca sejarah kan. Antara kita membaca sejarah Islamnya Abu Bakar As-Siddiq ya, di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau kita lihat dalam sejarah juga di bawah Abu Bakar berdakwah, kemudian di bawah itu dia dapat melakukan dakwah dan juga dapat menyampaikan dakwah dan dapat mengislamkan beberapa orang di bawahnya. Bayangkan ketika itu kalau nak kata Abu Bakar ni ada ilmu ke? Memang ada ilmu lah kan. Tapi ada usrah ke? Wallahu alam, ada usrah kan. Tapi maknanya kapasiti yang dia lakukan itu dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan dia baru tetapi dapat melakukan kerja-kerja dakwah itu dalam peringkat awal lagi. Kan? So tak tunggu lagi ustaz ana ni nak kena cukup ilmu ni. Kan kalau kita tengok bila kita tengok orang-orang yang baru revert kan, Lauren Booth dan sebagainya, contohnya orang negara lah. Kalau dalam negara banyak Firdaus Wongnya, Ustaz Ravi kan, Ustaz Farid Ravi, kemudian yang lain. Maknanya mereka ni baru masuk Islam tetapi kan mereka mempunyai semangat untuk apa? Untuk menyedarkan rakan mereka, menyedarkan keluarga mereka dan akhirnya membawa mereka kepada Islam. Ini contoh-contoh nak nyatakan bagaimanakah mereka ini mempunyai kekuatan dan jati diri untuk membawa keluarga mereka kan, supaya apa? Supaya nikmat yang didapat itu sampai kepada mereka dan akhirnya akan menyebabkan mereka itu mendapat rahmah Allah SWT. Sebab itulah bila kita sebutkan tentang dakwah ini adalah untuk kita mengeluarkan, untuk kita memastikan mereka ini mendapat Allah Ta'ala dan mereka keluar daripada najat minan nar. Maknanya dia bebas daripada api neraka Allah SWT ini. Okey.
Ana tak nak sentuh panjang yang ini. Ana nak membawa secara umumnya begini, ikhwah, kan? Kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajipan, ada orang tanya ini fardu ain ke, fardu kifayah ke, sunnah muakkad ke, dan sebagainya. Maka hujahan yang kita lihat di sini dalam surah Al-Imran terutamanya pada ayat 4 ini berhujah sama ada yang dikatakan fardu ain ke fardu kifayah. Pokoknya ikhwah adalah fardu kefarduan. Kan, sama ada sama ada ia berbentuk apa, ain setiap orang ataupun sekelompok orang, kan. Cuma kalau kita boleh tengok dalam konteks fardu itu, fardu ainin kifayah, ikhwah, agak mana lebih berat? Mana lebih berat? Memahamkan dalam konteks kifayah dan juga ain tersebut. Weightage mana lebih berat sebenarnya? Macam mana Iqbal? Ada jawapan Iqbal? Saja nak tanya. Ada ain kau Ustaz. Fardu ain lebih weightage lebih berat Sebab dia kewajipan tak tertunai sekarang ni. Okey. Kalau puasa, seorang puasa okey tak Ramadan semua orang puasa? Tak boleh. Semua orang berpuasa kan? Kena puasa kan? Tak ada masalah kan? Maknanya tak puasa kan? Kewajipan kan? Tapi kalau pengurusan jenazah, agak-agak macam mana? Kita rasa macam mana sebenarnya? Macam kita rasa, alah ada orang buat, orang lain tak payah kan? Adakah itu maksud, mafhum kepada fardu kifayah? Kan, itu dibahaskan oleh para ulama sebenarnya, kan. Konsep fardu kifayah ini adalah, kan, sepatutnya kita akan rasa selagi mana pengurusan jenazah itu, ni contoh fardu kifayah kan, tidak ada orang yang laksanakan, kita kena pastikan, semua orang kena pastikan bahawa selesai. Barulah kita kata alhamdulillah walaupun sebahagian melakukan. Betul Sama juga sebenarnya bila kita lihat, kalaulah kita katakan minkum itu minkum, sebab perbahasannya adalah min sebahagian kan. Sebab tu dikata dalam sini adalah min bayanah ataupun kewajipan setiap orang ataupun min litab'id. Tab'id maknanya sebahagian je. Maknanya kewajipan itu secara kolektif lah. Seorang dah buat, orang lain dah gugur demi dosa tersebut. Tapi soalan kita adalah adakah usaha-usaha kan, usaha-usaha tersebut dah sempurna atau tak? Maknanya semua orang melaksanakan ni, adakah semua dah selesai pun kerja dakwah ni? Selesai tak? Maknanya sebenarnya tak selesai lagi kan? Belum sempurna lagi kan? Sebab tu sebenarnya kita nak pastikan semua orang akan, kalau lah fardu kifayah itu sebagai benchmark dia, sebenarnya lagi berat lah sebenarnya. Sebab kita nak pastikan bahawa kita kena pastikan bahawa kerja dakwah itu selesai, sempurna. Barulah kita rasa alhamdulillah kan. Kalau macam itulah. Jadi anda bawa beberapa yang diutarakan oleh Ibn Katsir kan, hendaklah ada satu kumpulan khusus di dalam umat Islam yang sepenuh masa berdakwah. Manakala bagi orang lain pula tetap wajib berdakwah mengikut keadaan dan kondisi masing-masing. Ini Ibn Katsir disebut. Maknanya yang min tadi betul, tapi yang itu maksudnya dia kena ada pengkhususan. Maknanya ada maknanya kumpulan-kumpulan yang memang khusus melakukan kerja-kerja tersebut secara terancang. Alhamdulillah, mungkin kita ada beberapa NGO Ikramnya, Abimnya dan sebagainya yang memang melakukan kerja tabligh dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi bila kita sebutkan Ibn Katsir sebut, maknanya apa? Yang lain tu jangan rasa yang lain itu mempunyai tanggungjawab mengikut kapasiti masing-masing. Kan? Kalau kita buka dalam usul dakwah, kita akan jumpa setiap Muslim yang akil dan baik, lelaki dan perempuan, wajib berdakwah. Dan bukan khusus kepada orang alim ulama, orang agama. Jadi title ustaz saja itu kena dakwah. Tidak sebenarnya. Kan? Sedangkan yang ada title agama itu lebih lagi kerana apa? Mempunyai yang lebih, ilmu yang lebih. Wajib tu lagi, weightage lagi berat. Skala tu, kalau kita skala Likert tu 1, 2, 3, kepada orang yang berilmu ni, dia masuk kepada skala 4 dan 5. Beratlah sebenarnya. Kan? Yang tak ada ilmu sikit, satulah mengikut konsep masing-masing. Jadi nak sebutnya ikhwah, dengan kita melihat tadi bagaimana Allah Ta'ala memberikan kepada kita memberikan kepada kita tentang keistimewaan berdakwah dan sebagainya, maka sebenarnya kita jangan pula kita terpinggir daripada apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kan?
Jadi bila kita lihat dalam konteks hukum ni sebenarnya dia lebih kepada kefarduan, kifai ataupun aini, tetapi yang lebih penting adalah sebenarnya tanggungjawab ini terpundak kepada kita, terbahu kepada untuk melaksanakan okay. ada message ni recorded. Tak apa. Okey, wah. Jadi nak sebutnya semua antara kita mempunyai tanggungjawab untuk kita melakukan dakwah, kan. Cumanya kapasitinya berbeza-beza. Kan? Orang yang tahu satu, baligh anni walau ayah, kan. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Dapat satu, dia bagi satu. Yang kita ni dah lama dalam usrah, kan, dalam halaqah. Maknanya ilmu kita banyak, kan. Jadi maknanya ilmu yang ada pada kita itu memberikan kepada kita kesediaan untuk kita melakukan dakwah dengan lebih muntij, dengan lebih produktif. Itu maksud di sebalik itu, kan. Okay, baik. So, mengapa kita harus berdakwah? Harus ini bahasa Indonesia, harus ya. Harus bahasa Indonesia maknanya mengapa kita wajib berdakwah. Begitu kondisinya, kan. Maka dia adalah tugas para nabi dan rasul, kan. Maknanya kita sebenarnya ia adalah merupakan apa? Tugas kul ummatin rasul an ya'budullah wa yajtanibut taghut, itu yang pertama. Kemudian dia adalah jalan atau sunnah rasul-rasul terdahulu. Qul hadhihi sabili ad'u 'ala Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Satu perkara yang kita rasakan inilah satu-satunya jalan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Kan, dengan kejelasan. Kan, maknanya kita membawa kepada kita mesej bahawa ini adalah jalan-jalan, satu-satunya jalan untuk kita apa? Mengikut jejak Nabi dan Rasul. Kan? Dan di sini macam mana cara itu adalah kondisi seterusnya. Kita lihat dalam konteks itu, maknanya jalan inilah jalan para Rasul terdahulu. Maknanya apa, ikhwah dan akhwat sekalian? Kita sebenarnya membawa legasi yang seterusnya, membawa legasi para Nabi Rasul terdahulu yang sebenarnya tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Umat terdahulu habis Nabi dan Rasul berhenti. Dia tak ada tabligh, dia tak ada kewajipan untuk menyampaikan, dia terputus. Maknanya kalau kita tengok bila kita lihat kondisi, katalah kita kata missionary Kristian, kan, dia sepatutnya tidak ada kewajipan untuk dia berdakwah, kan. Sebab habis Nabi Isa AS, maknanya habislah dia pintan tersebut. Tak adalah, kan. Itu kalau macam itu maknanya agama Kristian ni dah terpesong daripada agama yang asal mereka. Allah Allah, itu boleh kita bincangkan. Tapi nak sebutnya bagaimanakah kita umat Islam mempunyai satu keistimewaan yang berterusan, bagaimanakah kita meneruskan legasi daripada Nabi dan Rasul terdahulu. Maknanya tugas ini tugas para Nabi dan Rasul. Yang kita bawa ini adalah tugas mereka, masya-Allah. Okey. Kemudian yang ini yang kita kena lihat dalam konteks yang positif pula. Kan? Maknanya ini membezakan ya perbandingan di antara orang munafik dan juga orang mukmin dan munafik. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. So maknanya kita kena jadikan ini sebagai satu bentuk motivasi diri kita, bagaimanakah ini merupakan satu perkara yang akan membezakan kita. Kerana orang mukmin ini dia mempunyai prinsipal, mempunyai pertanggungjawaban untuk apa? Melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar itu dalam kehidupannya, kan. Dan itulah yang kita letakkan beberapa ayat Quran, dan ini sebagai satu baseline, satu asas kepada kita untuk kita menerobos, untuk kita menyantuni ummah, untuk kita membawa mesej ini kepada masyarakat sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, agar apa? Agar akhirnya kalimah Allah Ta'ala ini dapat ditinggikan dan mereka mengenal Allah Ta'ala dalam kehidupan mereka dan melaksanakan sistem Islam itu dalam kehidupan akhirnya. Dan ini yang bila kita lihat dari sudut objektif umum, ya, objektif umum dakwah ini, kita kenal siapakah Ribai bin Amir, kan. Setengah orang kata Rubai, tak apalah, ya, kita boleh tengok, kan. Dan ini dinyatakan dengan tuntas, dengan tegas, dengan penuh keberanian bila berhadapan dengan tertutup, kan. Kami ini adalah Allah memba'athan linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Pertama disebut bahawa kami ini diutuskan untuk apa? Ibadatul ibad ila ibadatillah, untuk menyembah Allah.
min dhiqi dunya ila si'atiha, daripada sempitnya dunia kepada keluasan dunia itu. Wa min jawril adyan ila adil Islam, kan, daripada kebejatan adyan, agama-agama ini kepada adil Islam. So maknanya ada 3 aspek yang diberi perhatian bila berjumpanya rebai ini kepada jumpa tentera Rustum, kan. Pertama disebut, pertama adalah kita umat yang mempunyai pertanggungjawaban untuk mengeluarkan manusia ini daripada perhambaan sama manusia kepada Allah Ta'ala, sembah Allah Ta'ala, kan. Kemudian nak jadikan Islam ni sebagai memerintah dunia. Maknanya sistem Islam itu yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita, yang kita perkenalkan kepada mereka, kan. Kalau kita tengok dulu ni Ikram dengan gagasan, kan, 12 ciri rahmah, kan. Kemudian dipendekkan lagi dengan ada 5 ciri tersebut, dimudahkan, tapi membawa misi rahmatan lil alamin itu merupakan misi yang kita sedang bawa dalam masyarakat, kan. Kemudian memakmurkan dan memajukan dunia dengan bimbingan agama, okey, dengan keadilan, kan. Bawa sistem tersebut, sistem Islam ini memberikan keadilan bukan sahaja kepada orang Islam tapi seluruh dunia sejagatnya, kan. Sebab adil itu, kan, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang bukan saja kepada kita, sebab kita memerintah apa? Memerintah dunia, kan. Kita nak menjadi ustazul alam, kita nak menjadi, kan, penguasa untuk dunia, kan. Islam dan new order Islam untuk memastikan akhirnya, kan, semua sistem ciri Islam itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan. Okay. So ini yang kita sebutkan tentang ujian khusus. Dah biasa kita dengarnya, 7 maratib amal kita, kan, bermula daripada awal individu, Baitul Muslim, masyarakat Muslim, kerajaan Islam, daulah Islam, semua dan seterusnya, kan. Dan ini menjadi satu cita-cita yang ada dalam diri kita, kan. Dan kalau kita sempat sampai sebenarnya, alhamdulillah. Tidak sempat sampai, kita sudah memulakan merintis satu jalan, kan, di kampung kita, bermula dengan kita sendiri, kan. Kemudian membawa masyarakat kepada kebaikan dalam masyarakat, kan. Kemudian nak membentuk satu masyarakat yang bagus itu bermula dengan Baitul Muslim dan sebagainya. Itu semua adalah yang kita nak dambakan dalam kerja kita, dan kita nak bawa mesej itu kepada masyarakat. Okay. So kalau kita nak bincang lebih detail lagi, kita akan bincang tentang rukun dakwah kita, tentang yang ini mungkin perlu dibincangkan lebih detail selepas ni lah. Tapi nak sebutnya, bila kita katakan dakwah ini, pertama dia ada siapa? Kita sebagai da'i. Satu confirm lah, kan. Mestilah ada da'i, maknanya orang yang berdakwah, kan. So kalimah da'i ini satu benda yang tidak asing bagi kita dalam masyarakat, kan. Pendakwah semua orang, pencetus ummah, kan, da'i, rancangan da'i dan sebagainya, orang kenal, orang tahu dah. Kalau tak perlu kita nak bagi satu konsep, cumanya di sana ada kita kata memerlukan perincian untuk kita memahamkan. Tapi sekurang-kurangnya orang kata, ayo berdakwah, jumpa ustaznya, ustaz tu berdakwah. Tapi mungkin belum lagi berdakwah, kan, sebab ada lagi rukun-rukun yang lain, kan. Maknanya, kan, kita berdakwah, kan. Kita ada sasaran yang ingin dicapai, kan. Kita ada mad'u kita. Siapa mad'u kita, kan. Apakah topik yang kita nak bawa, kan. Seorang pendakwah mesti ada topik dia, kan. Kemudian ada pendekatan uslub-uslub yang sesuai, ada wasail ataupun medium-mediumnya. Jadi ini kalau kita lihat ini, bincangkan ini panjangnya sebenarnya, tapi anda tak nak memanjangkan yang ni, insya-Allah boleh dibincangkan. Sebab itulah ana bagi yang ni ana bagi yang ni pada ikhwah. Okey. Untuk take home take home untuk boleh bincang banyak perkara, ya, tentang da'i sendiri, profil da'i itu sendiri, mad'u, siapakah mad'u kita, adakah sesama kita saja, adakah orang Islam saja, kan. Dan di sana dalam masyarakat banyak lapisan-lapisan dalam masyarakat mad'u kita, daripada yang kecil daripada sampai yang besar, kan. Penggunaan uslub, dalam dakwah, wasail yang kita gunakan dalam keadaan pandemik, apakah wasail ataupun medium yang boleh kita laksanakan, kan. Kita kena berfikir lebih kreatif di hadapan, macam mana kita nak menyantuni ummah dalam keadaan macam ni, kan. Dan juga mauduk-mauduk yang kita laksanakan itu adalah untuk perincian kita memahami, kan. Untuk apa? Untuk kita pastikan bagaimanakah mesej itu sampai
pastinya maudhu' itu adalah sesuatu yang sudah pun kita letakkan tidak ada lain tak bukan adalah Islam, ya, tapi Islam tu diperincikan apa dia, kan, sistemnya, kan, sifat-sifatnya, masyarakatnya dan sebagainya. Jadi bila kita maudhu' itu sebenarnya dia akan membuka peluang kepada kita untuk apa? Menyantuni masyarakat dalam keadaan yang kita dalam keadaan yang kita sedar, dalam keadaan yang kita tahu, dalam keadaan yang kita mempunyai strategi-strategi dalam melaksanakan mesej-mesej itu sampai kepada masyarakat. So Ana nak sedikit rangkumkan di sini, kan. Dakwah itu yang pertama itu sebenarnya dalam konteks operasi. Tadi teori, maknanya pertama sekali dapat memahami dan menguasai perancangan strategi. Maksudnya memahamilah apa kawasan nak buat. Kan, kawasan Pontian tu nak buat apa? Maknanya semua di peringkat bawah, kan, di peringkat ahli, kita kena tahu sebenarnya, kan. Paling-paling kecil pun kalau kita lihat yang itu kita sebut dengan LT, kan, maknanya luar kali tertumpu, kita kena tahu, kan. Sekecil usrah itu, halaqah itu, dia kena tahu apa sebenarnya kita nak buat. Selain daripada dalam usrah itu kita bincang bahan-bahan, alhamdulillah, tapi kita bincang amal, bagaimanakah kita nak gerakkan tersebut, kan. Yang kedua adalah aktif dalam amal, kan, dalam kitaran amal yang sempurna, kan. Berdakwah, kemudian kita tarbiyah, dakwah dan juga tauzif. Itu gerakan yang sentiasa berada dalam kitaran kita. Kita diberikan sentuhan dalaman kita, kan. Kemudian kita melaksanakan, menyeru pada orang lain. Kemudian kita bersama-sama dalam konteks untuk kita melakukan amal itu secara strategiknya, secara bersamanya, kan. Maknanya kita ada tugas-tugasnya. Di dalam usrah tersebut kita ada tugas-tugas dalam apa? Dalam medan-medan yang pelbagai. Mungkin ada yang peringkat belia, ada peringkat wanita, kan. Mungkin dia beramal untuk apa? Untuk pelajar-pelajar IPT. Mungkin itu maknanya itulah yang kita sebut kitaran amal itu. Kitaran amal, kan. Bukan berkitar dalam usrah, habis usrah balik ada halaqah, kemudian masuk pergi qiyam, kemudian duduk diam. Tak, sebenarnya usrah itu, kan, wasail itu, tarbiyah itu menggerakkan kita kepada amal, barulah dia akan jadi, kan. Bila kita lihat ketika mana para sahabat ni bertebaran keluar daripada kota Madinah itu, keluar untuk apa? Melaksanakan kerja dakwah. Dan, kan, banyak kita dalam sejarah disebutkan batu-batu nisan mereka ini berada bertebaran di luar daripada kota Madinah. Masya-Allah. Itu maknanya melakukan kerja-kerja, kan. Kreatif dan inovatif. Ya. Dalam keadaan pandemik ni lagilah kita kena kreatif, ya. Kita berfikir, berbincang dalam usrah macam mana nak melakukan amal dakwah kita, macam mana nak menyantuni ummah. So dia memerlukan apa? Daya kreativiti, kan. Dan ada kalau anak-anak share, baru ni ada satu sharing Dr. Maisarah, dia bermula usrah, projek itu di usrah, kan. Dia buat satu macam NGO kecil dia, Green apa nama dia. Isunya maknanya menangani isu-isu sampah. Usrah, peringkat usrah, kan. Dia menjadi akhirnya dia mendapat dia melakukan kerja yang kecil itu, kemudian menjadi besar, kemudian akhirnya dia ada satu NGO khusus untuk berkaitan dengan alam sekitar. Alam sekitar itu jugalah tema dan juga perkara-perkara yang kita nampak, kan, nak buat Islam tu dalam perkara-perkara yang pelbagai dan banyak, dan kita kena tengok kreativiti dan juga inovatif kita, kan. Wujud perasaan tanggungjawab dan amanah dengan sedar. So sebenarnya setiap kita, kan, kita kena rasakan amanah dan tanggungjawab kita di hadapan Allah SWT, bukan nakib kita saja, bukan YDB kita, tak. Kita rasa nak kena buat ni, kena buat amal ni, kan, dengan rasa apa? Dengan rasa pertanggungjawaban dan rasa amanah untuk kita di hadapan Allah SWT. Kena ada perasaan tersebut. Agile, dalam banyak-banyak itu ada satu perkataan bahasa Inggeris. Tangkas. Kita kena tangkas, kan. Maknanya kita berfikir satu langkah ke hadapan, kan. Kita tak tunggu isu barulah kita buat, kita respon. Dai bukan saja merespon isu yang ada, tapi dia berfikir di luar itu ke hadapan lagi, kan. So kalau kita tengoknya dalam pandemik itu, bagaimanakah Ikram boleh menjadi mediator
di antara masjid, surau yang mereka tu pun mempunyai dana-dana yang khusus, dan kita bersama mereka dengan JV dengan mereka untuk melaksanakan kerja-kerja kebajikan. Salah satunya kerja-kerja dakwah, kebajikan, kan, untuk menyantuni orang-orang fakir, miskin, orang yang terkesan dengan perniagaan dan sebagainya, kan. Jadi ini contoh ajal, maksudnya tangkas, kan, menjadikan platform dan sebagainya, kan. Dan akhirnya ikhwah dan akhwat sekalian, kan, H ni, dakwah ini, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, makin kita bergiat, makin kita jumpa orang, sebenarnya hubungan kita dengan Allah Ta'ala makin rapat. Kerana apa? Kerana banyak isu, banyak cabaran, macam-macam. Kepada siapa kita berkongsi, kepada siapa kita bermonolog? Pada Allah SWT. Kan, yang mempunyai sumber kekuatan untuk kita melakukan amal dan juga mencari solusi-solusi dalam masyarakat. Okey, korang boleh tengok kalau rajin baca. Anan just nak bagi satu short form saja. Ni kalau nak daurah, ada satu daurah khusus tentang Mus'ab bin Umair, tapi nak sebutnya salah satu perkara yang dibuat oleh Mus'ab bin Umair ketika mana pergi ke ditugaskan oleh Rasulullah SAW ke Madinah tu, apa yang dia buat? Dia tengok community. Dia tengok medan community tersebut, dan dia tahu dalam community tersebut ada orang Yahudi, kan. Yahudi pun data dia pun ada, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan di sana komuniti Arab pun ada di kalangan orang-orang Ansar, kan. Dan satu lagi adalah Ansar pula ada Aus dan Khazraj dan kabilah-kabilah lain, dan ada non-Arab, kan. Itu maknanya bagaimanakah strategi yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair itu. Kalau kita nak kata lalu kita tumpu, inilah lalu tumpu, kan. Maknanya dia tahu di mana tempat dia, kan, apakah dia punya population mereka, kan, yang ada, dan dari situ Mus'ab bin Umair melangkah untuk melakukan dakwah, kan. Dan dalam banyak-banyak tersebut, maknanya dia memulakan langkah dia dengan menyantuni orang-orang dekat dalam kalangan orang-orang Arab Ansar dahulu. Tu macam mana dia melihat keseluruhan, kemudian dia langkah itu bermula dengan langkah yang pertama, dan lagilah seterusnya. Okey, ini secara umumnya, ikhwan, ana mengejar masa 10:19, minta maaf. Okey, nak sebutnya tentang operasi tadi, operasi, kan. Sebab tu bila kita sebut lagu tumpu ni, benda yang biasa kita dengar, kan. Cumanya bagaimana kita laksanakan, dia ada IPT, ada sekolah, ada kilang, dia bergantung. Di Pontian, anda tak pasti. Tapi maknanya perkara-perkara ini dalam pemikiran kita, kan. Macam mana kita mengoperasikan? Ya, seperti mana sebut, dakwah ini sifatnya touch, stay and grow. Kita sentuh, kita kekal, dan kita kembang. Itu konsep dakwah, kan. Konsep yang kita nak laksanakan untuk dakwah ni begitu. Sebab apa? Jadi kita melakukan kerja dakwah, kan, kita kena adanya sokongan, dan kita nak pastikan kelangsungan selepas itu. Sebab tu kita sebut tadi, membina, mengislah, memelihara. Skop dakwah tadi, kan, membina, islah, dan juga memelihara, kan. So memerlukan skills tentang jaringan, networking, memerlukan teamwork, kan, bincang dalam halaqah, bincang dalam kawasan, kan, sesama halaqah ataupun usrah. Sinergi, sangat penting sinergi. Kita tak kerja secara silo, ikhwah, kan. So kena ada koordinasi di antara usrah-usrah untuk melakukan amal-amal tersebut, di lokasi tempuh tersebut. Sinergi. So sinergi ini kalau bahasa mudahnya, 1+1 adalah 3. Pelik, kan? 1+1 3. Maknanya dua orang, kalau orang boleh buat satu benda, seorang lagi buat satu benda, tapi secara berasingan dapatlah seorang satu-satu, kan. Tapi dua orang bergabung tenaga, kan, dia boleh bukan saja dua benda dia boleh angkat, mungkin 3, mungkin 4. Sebab itulah yang dikatakan sinergi. Sama juga follow up, konsisten buat kerja benda sama. Contoh, kan, kalau ada setengah tempat dia buat program yasinan, program Quran, kan. Ada ikhwah dia pernah kami tengok program Al-Quran konsisten. Orang tahu, kan. WhatsApp group mengaji boleh jadi, kan. Satu kumpulan yang kita boleh berdakwah di situ. So projek dan juga tu, dan juga perlukan prosedur dan sebagainya. Jadi maknanya nak sebutkan dakwah itu tadi dari sudut konsepnya dan juga operasinya sebenarnya sangat menarik kalau kita rasa kita meletakkan usrah halaqah itu sebagai satu medan untuk kita berbincang untuk keluar dalam masyarakat.
Itulah impak daripada manifestasi daripada tarbiyah modal insan yang kita sebutkan. Ini contoh-contoh operasi. Nah, yang ni tak perlu lagi. Ni nak sebutkan beberapa contoh-contoh 10-22 dan juga masa. Contoh-contoh yang pernah lakukan pelbagai tempat. Di sekitar satu Malaysia ni kita tengok bermacam-macam waktu korban hari raya kan, waktu biasa kan. Cuma kita faham, kita berhadapan dengan satu kondisi pandemik 19 ini, dia memerlukan kreativiti untuk kita lakukan. Macam mana kita menggunakan kebijaksanaan kan, inovatif yang ada untuk kita memastikan dakwah itu berjalan kan, dapat kita sentuh, dapat kita tambah. Ya betul, macam kami di peringkat overseas pun sebenarnya terhad dari sudut bilangan yang pergi yang ditaja dan sebagainya, menyebabkan kita mencari idea-idea lain untuk apa, untuk memastikan kesinambungan dakwah itu berjalan. Ini contoh-contohnya ikhwah. Dan kita ada sekarang ni ada 34 institusi ikram yang pelbagai, yang banyak ikhwah. Kalau tak dapat semua pun, satu kita boleh berada dalam institusi ini pun sudah bagus sebenarnya kan. Ini contoh-contoh yang ikhwah tahu juga yang ada kan. Dan bagaimanakah di peringkat sekarang ni bila kita melaksanakan isu Palestin, itu juga merupakan satu medan, satu tema yang kita boleh bersama dengan masyarakat kan, membawa mesej ini kepada masyarakat bahawa isu Palestin adalah isu selain daripada akidah yang memang tetapi ia adalah isu kemanusiaan yang boleh leveragekan semaksimum kepada masyarakat untuk mereka faham, mereka kenal kan, mereka tahu, dan bersama dengan kita bawa mereka bersama dengan mesej ini kan. Dan kadang-kadang ia merupakan tempat-tempat yang tempat-tempat yang mencetuskan mereka itu bersama dengan dakwah kan. Hidayah Center, air bantunya dan wallahu alam ikhwah. Ana dah sampai kepada konklusi tersebut dalam konteks teori dan juga operasinya kan, supaya kita sama-sama merasakan bahawa dakwah ini merupakan adalah isu kehidupan kita kan. Di mana-mana saja kita akan rasakan bahawa usaha-usaha untuk menjaring, menjala, untuk membawa misi pada Islam itu ada dalam diri kita, dan madu kita di luar sana terlalu banyak untuk kita sentuh. Kadang-kadang tak larat untuk kita sentuh, maka dia kena berstrategi gitu. Wallahu alam. Wah, akhwat sekalian, mohon kemaafan segala-galanya. Ana rasa setakat tu dahulu ana dapat sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan akan berikan semangat berterusan kepada kita bersama dalam melaksanakan kerja-kerja dakwah ini kepada masyarakat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jazakallah Dr. Hajar. Ana nak tanyakan, ada mungkin kita boleh ambil dalam masa 10 minit untuk kita kalau sesiapa ikhwah akhwat ada yang soalan yang ingin diajukan kepada Dr. Hajar, boleh onkan video dan unmute-kan sebentar, ataupun boleh tulis dekat dalam chat box juga kalau ada apa-apa soalan. Dia sukut alamat apa ni? Kod dah malam, kod 10.30 Tapi kalau tak ada apa-apa soalan, so Ana rasa kita boleh tutup majlis. Terima kasih kepada Dr. Hajar atas Assalamualaikum Mahmud. Imran. Ana nak tanya satu soalan pada Dr. Hajar lah. Ni Ana tanya diri Ana sendirilah. Ana ada jiran bukan Islam, Buddha. Tapi Ana baik, sangat baik. Tapi Ana nak kata, halo uncle, masuklah Islam. Ana tak kuat ni. Macam mana Syekh? Apa hukum ni Syekh?
Dr. Hajar. Okey. Kita boleh unmute sekejap. Okey. Boleh dengar? Okey. Wallahu alam. Ana ada beberapa pengalaman ya, mengislamkan beberapa orang lah. Salah satunya adalah seorang pelajar masa itu, kerana mengajar satu subjek, kemudian dia adalah rakan kepada anak murid ana. Mula-mula tu maksudnya pertama memang aspek pertama yang kita perlu ambil bila bersama dengan orang non-Muslim itu adalah banyakkan khidmat. Maksudnya tak perlu force kan, tak perlu kita buat tekanan pada mereka, tak perlu tanya tu, tapi dia perlu sentuhan-sentuhan touching hati kan, maksudnya kita mempunyai hubungan yang baik pada mereka kan. Kalau waktu tertentu ada kita kata hari kebesaran mereka, kita boleh bagi hadiah. Tak tunggu hari kebesaran pun tak apa, kita boleh bagi makanan dan sebagainya kan. Tetapi Ana peringkat awal dia kata dia nak bersama je. Dan dia kata kalau nak saya masuk Islam pun lambat lagi. Kan. Tetapi oleh kerana kita banyak, yalah mungkin sebab dia muda kan, Ana ingatlah nama Islam dia Farhan. Dekat Penang sekarang ni. Nama yang asal pun dah lupa dah. Sebab Farhan tu dia nama kemudian. Tapi akhirnya dia kata oleh kerana kita banyak bersembang, tapi tak menekan dia kan, beritahu ini Islam yang macam ni. Islam dengan orang bukan Islam tak sama. Islam dengan orang Islam tu tak sama kan. Kita kena bagi contoh-contoh yang mudah. Mungkin sebab dia pelajar kan, akhirnya dia kata saya nak masuk Islam, boleh tak saya nak masuk Islam lebih awal? Saya kata tak ada masalah lah, sebab kita bukan nak force dia, sebab bila kita katakan orang bukan Islam kan, kita tak nak maksa dia masuk Islam, tapi kita bagi dahulu kan. Cumanya kita beritahu lah Islam begini, masuklah Islam, tapi maksudnya kita kena sebut juga sebenarnya kita ajak tu mungkin secara santai kan. Uncle jom lah masuk Islam kan, kalau tak sekarang pun tak apa kan. Tapi sebenarnya memang berat kita nak bercakap, tetapi sebenarnya kita kena ajak. Macam Rasulullah SAW dia bercakap aslim kan kepada gulam tadi kan. Mungkin anak tu dah lama dah memang tertunggu-tunggu kan, tapi kita tak sentuh pun kan. Ada banyak cerita juga bila kita tengok orang yang convert ni, sebenarnya dia kata tak ada orang ajak aku pada Islam kan. Dia tahu dia sembang baik semua tu, tapi tak pernah pun bercakap untuk masuk. Jadi kadang-kadang yalah jiran-jiran kita orang Cina dan sebagainya tu memang dia ada rasa kehormatan dia sendiri, dia ada rasa kita kata kelebihan ataupun maruah dia, tapi sebenarnya memang kita kena ajak lah nak sebutnya. Sebut secara santai dan tak santai tu dia terpulang kepada kondisi dan keadaan. Adapun maknanya mengajak tu memang kena ajak sebenarnya kan. Kena ada kekuatan kan. Mungkin kalau tak kuat dengan dia, mungkin isteri dia kan, mungkin minta zaujah kita dengan zaujah dia, contoh kan. Wallahu alam. Ini tapi kita tak mulakan dengan ajak kepada Islam tu dahulu, tak kan. Maknanya kita mulakan dengan hubungan baik kan, role model yang baik kepada dia kan, santuni mereka dengan macam keluarga kita kan. Tetapi akhirnya memang kita kena sebut jugalah sebutnya. Wallahu alam. Oh, Syairah. Kami dah baik dah. Okey, betul lah. Tapi maknanya macam mana kita nak sembang tu memang kena ada kekuatan lah. Betul. Minta pada Allah Ta'ala, kita sembang-sembang. Ini pandangan wallahu alam. Ada soalan lain? Mungkin satu soalan lagi last kalau ada.
pun dah okey, dah 10.32. InsyaAllah. Jazakallah kepada Ustaz Dr. Hajar bin Oper kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk memberikan kita daurah sebagai penceramah jemputan lah, daripada nganjur kami sebagai Ikram Pontian. Terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah kita tangguhkan kita punya daurah pada malam ini dengan tasfiq as-surah dan suratul Asr. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah khair Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah kita jumpa. InsyaAllah. InsyaAllah. Jazakallah Ustaz Hajar. InsyaAllah jumpa lagi di lain pertemuan. InsyaAllah. Jazakumullah khair juga kepada Ikram Pontian membenarkan kami join. Oh, sama-sama. Sana lagi. Ya. Jazakallah Ustaz. Salam dengan Jaujah. Saya Syahriah.